Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Amri Az-Zujaji bercerita, ibu saya telah meninggal dunia. Saya mewarisi darinya sebuah rumah. Dan saya menjualnya dengan harga 50 dinar. Kemudian saya menunaikan haji. Ketika sampai di kota Babil, seorang penjaga jalan menemui saya dan bertanya, apa yang kau bawa? Sebelum menjawab, saya berkata dalam hati, kebenaran adalah kebaikan. Kemudian saya baru mengatakan dengan suara yang jelas, wang 50 dinar. Kata penjaga jalan tersebut, serahkan kepadaku. Saya pun menyerahkan bungkusan wang itu. Dia menghitungnya dan memang ditemukan wang sejumlah yang saya sebutkan. Namun dia mengembalikannya kepadaku seraya mengatakan, ambil bungkusan ini. Kebenaranmu telah memberikan kepadaku. Dia lantas turun dari kudanya dan mengatakan, naiklah binatang ini. Tidak, saya tidak menginginkan, kata Imam Abu Amri Az-Zujaji. Mesti, katanya lebih tegas. Laki-laki yang menjaga jalan itu terus mendesakku sampai saya menunggangi binatangnya. Dan saya akan mengikuti jejakmu, katanya kemudian. Pada tahun berikutnya, dia menjumpaiku dan tetap bersikap seperti semula kepadaku hinggalah dia mati. Ibrahim Khawas berkata, orang yang benar tidak mampu kamu lihat kecuali dengan kewajiban yang ditunaikannya atau keutamaan yang dikerjakan untuk Tuhannya. Junaid mengatakan, hakikat kebenaran adalah keberadaanmu yang berani membenarkan sesuatu di tempat-tempat yang tidak akan menyelamatkanmu kecuali kebohongan. Dikatakan bahawa ada 3 hal yang tidak boleh disalahkan. Iaitu orang yang benar merasakan manisnya kehadiran hak, rasa segan penghormatan pada Allah, dan cahaya taat yang membias pada wajahnya. Dikatakan pula, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud AS, wahai Daud, firman-Nya, barang siapa membenarkanku dalam kerahsiaannya, maka aku akan membenarkannya di hadapan para makhluk dalam suasana yang terang. Diceritakan Ibrahim bin Dauhah bersama Ibrahim bin Satanabbah Al-Badiyah memasuki suatu ruang. Tiba-tiba Ibrahim Ibnu Satanabbah mengatakan, lemparkan apa yang kamu bawa yang membuatmu ketergantungan. Saya membuang semua yang saya ingat selain dinar, kata Ibnu Dauhah. Wahai Ibrahim, jangan kamu menyibukkan yang tersembunyi, buang yang bersamamu dari hal yang membuatkan kamu bergantung padanya. Saya pun lantas membuang duit dinar. Wahai Ibrahim, buang apa bersamamu dari hal yang membuatmu bergantung. Saya berusaha mengingatkan apa yang saya bawa. Saya baru sedar bahawa saya membawa satu utas tali sandal kasut saya. Saya lalu membuangnya. Saya sudah tidak perlukan lagi tali sandal di perjalanan kecuali saya dapatkan di hadapan saya.
Melainkan itu Ibrahim bin Satanabbah mengatakan, seperti demikianlah orang yang bekerja pada Allah dengan kebenaran. Zunnun al-Misri mengatakan, kebenaran adalah pedang Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang ditempatinya kecuali diputuskannya. Sahal bin Abdullah mengatakan, awal pengkhianatan orang-orang yang benar adalah ucapan mereka dengan diri mereka sendiri. Fats al-Wasili pernah ditanya tentang maksud as-sidqu atau kebenaran. Dia kemudian masukkan tangannya ke dalam tungku panas tempat pembakaran besi dan mengeluarkan besi panas dan diletakkan di telapak tangannya. Inilah kebenaran, ujarnya. Yusuf bin Asbaq mengatakan, kerana di waktu malam yang saya boleh beramal dengan kebenaran bersama Allah, maka hal itu lebih saya sukai, cintai daripada memukulkan pedangku di jalan Allah, yang ini berperang pada jalan Allah. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, kebenaran adalah keberadaanmu, sebagaimana yang kamu lihat pada dirimu. Dan kamu melihat dirimu sebagaimana keberadaanmu. Haris Muhasibi pernah ditanya tentang tanda-tanda kebenaran. Lalu dijawab, orang yang benar adalah orang yang tidak peduli seandainya segala hal yang berharga yang menjadi miliknya keluar dan masuk dan hati pada makhluk untuk perbaikan dirinya. Dia juga tidak senang menampakkan pada manusia kebaikan-kebaikan amalnya meskipun hanya seberat biji-bijian. Atau tidak membenci jika perbuatan buruknya terlihat atau ditampakkan pada manusia. Jika dia membencinya berarti dia adalah bukti yang menunjukkan bahawa dia senang mendapatkan tambahan simpati di sisi manusia. Ini bukan termasuk akhlak orang yang benar. Sebagian ahli sufi mengatakan, orang yang belum menunaikan kewajiban abadi, maka kewajiban yang sementara tidak akan diterima. Atau kewajiban yang berwaktu tidak akan diterima. Lalu ditanyakan apa yang dimaksudkan kewajiban abadi? Kemudian jawabnya, kebenaran. Dikatakan jika engkau mencari Allah dengan kebenaran, maka Allah pasti memberimu cermin yang kamu dapat melihat segala hal keajaiban dunia dan akhirat dalam cermin itu. Dikatakan pula engkau wajib bersama kebenaran. Sekiranya kamu takut kebenaran akan membahayakanmu, sungguhnya dia memanfaatkanmu. Tinggalkan kebohongan. Kalau sekiranya kamu melihatnya dapat memberikan manfaat, sesungguhnya dia membahayakanmu. Dikhabarkan, segala sesuatu adalah sesuatu. Membenarkan kebohongan bukanlah sesuatu. Dikatakan tanda orang yang bohong adalah kedermawanannya ataupun kebiasaannya dengan sumpah. Meski dengan tanpa diminta bersumpah. Ibn Sirin mengatakan, ucapan lebih luas daripada kebohongan orang yang cerdik. Dikatakan bahawa yang melunakkan pedagang, yang memuliakan pedagang adalah sifat kebenarannya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bercakap tentang benar. Benar dengan Allah. Sama ada pada kata-kata, perbuatan ataupun niat. Pengarang kita bawa beberapa cerita tentang nilai benar. Antara dia bawa cerita kepada kita tentang Abu Amri Az-Zujaji atau nama sebenarnya Muhammad bin Ibrahim yang meninggal dunia pada tahun 348 Hijriah di kota Makkah Al-Mukarramah. Abu Amri Az-Zujaji seorang sufi terkenal yang telah menunaikan hampir 60 kali ibadah haji. Antara ulama ataupun di antara ubat ahli ibadat yang banyak melakukan haji. Apa yang sampai kepada kita yang paling banyak menunaikan haji ialah sebanyak 70 kali. Bahkan pada realiti sekarang, kita pun pernah bertemu orang menunaikan haji sebanyak 37 kali. Atau mungkin lebih daripada itu.
Maka ini Abu Amri Az-Zujaji. Dia menunaikan haji sebanyak 60 kali sehinggalah dia wafat di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada satu cerita di antara sebab Allah muliakan dia. Itu sifat benarnya. Kita satu hari bila mak saya meninggal dunia, lalu saya pun jual rumah mak ni. 50 dinar. Dan dia anak tunggal, dia mewarisi semuanya. Dan dia bawa duit ini untuk pergi ke Mekah belajar beribadat di kota Mekah. Ketika mana dalam perjalanan ke Mekah, maka dia ditahan di kota Babil, ataupun kota Babylon di Iraq. Di situ ada penjaga jalan dia. Bukan jaga cukai. Immigration zaman tu, custom zaman tu. Kamu bawa duit banyak mana? Lalu katanya saya bawa 50 dinar. Mula-mula dia terfikir kalau cakap bohong bagus juga, selamat. Takut dia orang ni ambil duit. Tapi dia berkata dalam hatinya, kebenaran adalah kebaikan. Bila benar dia baik dia. Maka dia memutuskan untuk bercakap benar dan beritahu duit yang dibawa 50 dinar. Lalu penjaga jalan ni kata bawa sini duit. Wari ni, bawa sini. Maka dia pun kira. Betul 50. Maka dipulangkan kembali tanpa mengambil cukai sedikit. Sambil berkata, cukuplah kebenaranmu itu menjadikan aku yakin pada kamu. Dah. Apa yang ambil cukai, apa ambil. Lalu lelaki ini menyuruh dia untuk menunggang kuda milik dia. Tapi kata Abu Amru Az-Zujaji, saya enggan menerimanya, tapi dia paksa. Ambil, ni hadiah. Untuk pergi menunaikan haji. Maka dia pun naik kuda ni. Dan dia menunaikan haji. Manakala lelaki ini mula mengikutinya dan melaziminya dan menjadi muridnya sampai mati. Kerana dia ada kebenaran. Maka Allah berkati ilmu dan Allah berkati orang sekeliling dia. Ini kisah yang pertama, iaitu Abu Amri Az-Zujaji rahmatullahi alaihi. Kata Ibrahim bin Khawas, orang yang benar tidak mampu kamu lihat sehingga kamu tengok macam mana dia buat perintah Allah dan bagaimana dia mengutamakan Allah dalam dirinya. Kita nak kenal orang benar macam mana? Kata Ibrahim Khawas, nak tengok orang yang benar dia ada dua sifat. Yang pertama, dijaga semua perkara yang Allah wajibkan padanya. Yang kedua, diberikan keutamaannya. Jaga satu hal. Ramai kita jaga solat. Tapi keutamaan solat mungkin kurang. Ada yang sembahyang zuhur pukul 4 petang, 3 petang. Dia tak letak satu prioriti. Memanglah dia solat, tapi prioriti kurang. Memanglah dia baca Quran, tapi prioriti kurang. Maksudnya keutamaan. Keutamaan maksudnya dijadikan ia lebih disuka daripada yang lain dengan melakukannya dengan lebih baik. Bukan sekadar kita jaga solat, tapi pada awal waktu. Itu disebut dalam hadis waktu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayul a'mal ahabbu ila Allah Ta'ala, qala as-salatu fi awal waqti. Amalan apa yang paling Allah Ta'ala suka? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang awal waktu. Bahkan Rasulullah menyebut di antara tanda akhir zaman, kamu akan ada pemimpin yang akan melewatkan solat. Yang akan melewatkan solat. Kalau dapat pemimpin tak solat lagi, teruk kita. Lalu para ulama mengkaji hadis ini. Dahulu pemimpin dia akan menjadi imam. Jadi imam, semua menteri, jemaah menteri, rakyat ikut. Mereka dapati bermula zaman dilewatkan solat. Bila zaman Abdul Malik bin Marwan. Malik mengarahkan supaya solat dilewatkan. Untuk tunggu dia banyak urusan dia. Diikuti oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Tetapi bila tiba giliran anaknya Sulaiman bin Abdul Malik, maka Sulaiman mengarahkan satu arahan baru supaya solat diawalkan semula. Dia ada urusan negara, melainkan selepas selesai solat. Sulaiman bin Abdul Malik antara jasa dia mengembalikan solat pada awal waktu. Zaman Abdul Malik buat urusan negara dulu, mesyuarat luar benda dulu. Macam kita tengok hari ni lah. Mesyuarat dulu sampai 2:30 petang, lepas tu sembahyang. Ataupun pandai-pandai lah sembahyang. Cilok-cilok lah sembahyang. Zaman tanda kiamat. Ataupun zaman kerosakan agama. Ia bermula secara sejarah kalau kita kaji.
Zaman Nabi SAW, solat diawalkan. Maksudnya memang awal waktu. Bang je solat. Allah ma'ilah melainkan kerana sebab tertentu. Seperti panas sangat. Maka Rasulullah SAW menyuruh, kalau suasana cuaca panas sangat, disejukkan dahulu. Ataupun ribut datang. Maka Rasulullah SAW menyuruh masing-masing solat di rumah masing-masing. Itu pengecualian. Tetapi secara umumnya solat itu di awal waktu. Kaitu Bilal, azan pada tepat waktunya. Kemudian diiqamah. Diikuti zaman Waqaumah Uthman Ali. Dan diikuti zaman Kerajaan Umayyah. Tapi yang pertama melewatkan solat ialah Abdul Malik bin Marwan. Diikuti oleh anak Al-Walid. Sehinggalah Sulaiman bin Abdul Malik mengembalikan solat pada waktu. Dan membenarkan ulama' menasihatinya. Zaman Abdul Malik bin Marwan, dia tak benar ulama' nasihat. Tak boleh nasihat. Siapa yang nasihat aku, kepancung kepala dia. Jangan nasihat. Kerana dia tak mahu satu kritikan secara berdepan. Tapi Sulaiman, antara khalifah yang membuka kembali ruang untuk dinasihati. Pada zaman Atha' bin Abi Rabah. Sebab itu bila dia nak meninggal dunia, dia menggantikan pemerintahan ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sepupu dia. Yang diwasiatkan supaya penggantinya ialah Umar bin Abdul Aziz. Itu antara jasa dia. Antaranya disebut oleh ulama' dan hadis yang dikeluarkan. Ataupun dan satu asar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Bahawa Sulaiman yang kembali letak solat pada awal waktu. Dan ini kita berada kembali pada solat akhir waktu. Kerana kesibukan urusan. Ini menandakan kita tidak benar dengan Allah. Solat tidak mengganggu urusan kita. Bahkan menyempurnakan urusan. Tapi bila kita tidak bersifat benar, kita rasa macam solat ni boleh ganggu. Boleh menyebabkan projek tak jalan, tak jadi. Bahkan sampai peringkat ada yang melarang solat Jumaat lagi. Kenapa? Ini kurang produktiviti syarikat dan sebagainya. Maka ini bukan orang yang benar dengan Allah. Kata Ibrahim Khawas, nak tengok orang benar, pertama jaga kewajiban, yang kedua dibagi prioriti. Dan kita pun lihat secara peribadi kita lah. Tuan-tuan yang wajib solat, yang wajib perintah-perintah agama. Apakah kita beri satu keutamaan? Kalau hari ini kewajiban kita menuntut ilmu agama. Apakah menuntut ilmu kita jadikan keutamaan? Ataupun kita jadikan part-time kalau ada masa belajar? Kalau tak ada masa, tengoklah macam mana. Ketika para ulama' dahulu, mereka sanggup beli kenderaan khas untuk menuntut ilmu. Mereka sanggup untuk melangkaui 1000 kilometer, beribu kilometer untuk mendapat ilmu. Untuk jumpa para alim ulama' orang soleh. Hari ini, kita mungkin tak letakkan ia prioriti kita. Akhirnya kita tidak ada bimbingan. Sebagaimana selalu kita ingatkan. Bila umur kita makin meningkat, orang yang menasihati kita makin sedikit. Waktu umur tuan-tuan kecil, ramai orang nasihat tuan-tuan. Siapa nasihat? Mak kita, ayah kita, abang kita, kakak kita. Adik-beradik kita, cikgu kita, semua nasihat. Darjah 1, kita ada 40 penasihat. Masa kita darjah 1. Mak lagi, ayah lagi, abang lagi, kakak lagi, sepupu lagi. Pak saudara, mak saudara, tok saudara. Jirang sebelah rumah, jirang 12 rumah, semua nasihat kita. Akhir budak ni sentiasa dipantau. Orang kenal, orang tak kenal, semua nasihat. Budak duduk diam. Budak perangai elok sikit. Semua orang nasihat dia. Dia makin besar. Penasihatnya mula berkurangan. Dan sekali penasihat dia cuma ada mungkin 4-5 orang. Siapa nasihat dia? Mak dia masih ada. Ayah dia. Abang long dia. Ustaz dia. Atau isteri dia. Atau suami dia. Kemudian dia makin membesar. Mak dia pun mati. Ayah dia mati. Dah tak ada lagi beri nasihat dia. Yang pantau perangai ni. Maka mungkin tinggal lagi 2 orang dalam hidup dia. Pasangan dia dan ustaz dia. Kalau pergi kuliah lah. Akhirnya pasangan dia pun tak dengar nasihat. Maka dia tinggal satu lagi tali hayat dia. Ustaz dia. Untuk dia dengar nasihat. Akhirnya dia putuskan juga dengan gurunya. Maka dia tak ada orang beri nasihat. Melainkan hawa nafsunya. Syaitannya. Melainkan segala perangai buruk dalam dirinya. Akhirnya, bagaimana dia mungkin sampai dalam destinasi dan pelayaran dia? Lepas tu tuan-tuan, kalau kita nak jadikan diri kita ni selamat, pastikan penasihat kita ramai. Sebab Nabi SAW menyatakan, ad-dinu nasihah.
Agama tu nasihat. Kalau tuan-tuan punya ramai kawan-kawan yang beri nasihat, plus pula tok guru beri nasihat, plus pula pasangan beri nasihat, maka kita orang yang paling selamat dalam dunia. Kerana manusia kalau tanpa nasihat, hidupnya seperti layang-layang tanpa tali. Hidupnya seperti kapal yang bergerak tanpa navigasi. Kalau hari ini navigasi maksudnya, kapal terbang baik, kapal baik. Ini kompas dia. Kalau hari ini kita berjalan tanpa navigasi, yang kita selalu guna ini, Waze, tak sampai kita. Kita sesat, rumah pun tak sampai. Tak apa, tak ingat. Jalan rumah. Pakai Waze lah dulu balik rumah. Kita tak sampai rumah 2 hari sesat. Ia berlaku pada orang yang bergantung pada navigasi bila tak berfungsi. Ini dinamakan prioriti keutamaan. Jadi, tanda orang benar, dia bukan sekadar buat benda yang Allah wajibkan dia, tapi dia letak keutamaan. Jadi kita tanya diri kita sejauh mana keutamaan kita dalam baca Quran, keutamaan kita dalam qiyamul lail, keutamaan kita dalam ibadat yang lain sebagai tanda benar. Kemudian kata setengah ulama yang lain, itu Junaid al-Baghdadi, hakikat kebenaran adalah keberadaan kamu untuk bercakap benar di tempat yang kamu akan binasa, melainkan kamu berbohong. Sebab bila kita sebut benar, asas benar tu daripada perkataan itu sendiri. Bercakap. Itu Allah menyebut wahyunya paling benar. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada perkataan lebih benar daripada Al-Quran. Yang kedua, nilai kebenarannya ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita sebut qala sadiqun masduq. Dan berkata rasul yang benar lagi dibenarkan. Dan yang ketiga, kalam yang benar ialah kalam golongan siddiqin. Orang-orang yang menghidupnya benar. Maka orang yang benar ini walaupun dia tahu kebenarannya boleh bawa kebinasaan, maka dia akan memilih untuk bercakap benar. Walau bawa kebinasaan. Baik, kalau kita cakap dari sudut Islam, di sana kita katakan ada rukhsah dalam agama. Rukhsah. Ada azimah. Azimah ialah satu benda yang kita perlu patuhi secara literally-nya, secara azimah. Contoh, kita katakan solat zuhur 4 rakaat. Itu azimah. Tapi bila kita kurangkan dari 2 rakaat, kita namakan rukhsah, kelonggaran. Contoh, bercakap benar itu azimah. Tapi kadang-kadang dibenarkan kita bercakap bohong atas asas agama, atas asas kebenaran agama disebut rukhsah. Bagaimana dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Yang turun ayat Al-Quran. Waktu musyrikin Mekah minta dia untuk menghina Nabi SAW. Maka turun ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tenang dengan iman. Apa yang dimaksud Junaid al-Baghdadi? Bercakap benar walau tempat membawa kebinasaan. Pada keadaan di mana tidak ada pun keinginan syarak untuk kita bercakap selain daripada benar. Tidak ada pun. Kalau ada, maka boleh gunakan. Kalau tidak ada, maka teruskan. Umpamanya, tuan-tuan dalam menjaga perkara-perkara yang menjadi usul dalam Islam. Mayang, puasa, zakat, haji, aurat dan sebagainya. Maka walaupun orang tu kata, saya nak masuk Islam, syarat saya tak nak sembahyang. Maka kita katakan, tetap kamu kena solat. Solat itu wajib. Tidak ada yang menggugurkannya. Maka ini perkara yang disebut sebagai sawabik. Tak boleh ubah. Maka kena cakap benar. Kalau tanya tentang agama kita, apa agama kamu? Menyembah Allah yang satu. Maka kita tidak bermujamalah atau mengampu atau bertolak ansur pada perkara yang disebut sebagai usul Islam. Sawabik. Umpama seorang lelaki berkata, saya nak masuk Islam, tapi saya nak berzina. Nabi kata tak boleh. Saya nak masuk Islam, tapi tak nak keluar zakat. Tak boleh. Kalau tak boleh, saya tak nak masuk. Tak nak masuk tak apa. Jadi paksaan dalam agama. Maka ini disebut perkataan, walaupun kita rasa rugi ni. Lepas tu Islam, kita panggil dakwah, kita tak panggil dakyah. Kita tak akan tipu orang pada benda yang dia usul. Contoh, kalau orang tu kafir masuk neraka atau tidak. Jadi kalau sebut masuk neraka, tak dapat undi. Kalau sebut masuk syurga, juga asal baik. Maka kita tak bercakap benar. Kerana hanya takut kerana tak dapat sokongan orang-orang kafir.
Bagi contoh. Maka kita berkata tak boleh. Bahawa orang kafir akan masuk neraka walau sebaik mana pun kamu. Kerana ini nas ni. Ini maksud bercakap benar pada tempat yang mungkin kita rugi. Kerana tak dapat sokongan orang bukan Islam. Tak dapat sekian-sekian. Pada ketika mana Ja'far bin Abi Talib dipanggil oleh Raja Najasyi untuk menghadap. Lalu pemuka Quraisy yang hantar wakil untuk mengadu pada Najasyi tentang buruknya orang Islam. Ini kerana bila Nabi SAW menyuruh orang-orang Islam yang lemah, yang tak tahan dengan penyaksaan musyrikin Mekah untuk berhijrah ke Habasyah. Di sana ada raja yang adil. Maka berapa orang sahabat pun berhijrah. Hijrah ke Habasyah. Maka pemuka-pemuka Quraisy dia nak racun Raja Najasyi. Dia fitnah pada umat Islam. Umat Islam dihalau keluar. Maka dia pun mengajak berlaku dialog Raja Najasyi. Lalu dia kata, tuanku, cuba tuanku tanya, apa pandangan dia tentang Nabi Isa AS? Apa pandangan dia tentang Isa AS? Dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang Isa. Ketika mana Ja'far bin Abi Talib berhadapan dengan soalan ini, dalam negara Kristian yang menganggap Isa anak Tuhan. Dan itu akidah mereka. Begitu mereka memerintah. Tiba-tiba ditanya Ja'far bin Abi Talib, apa pandanganmu, apa pandangan Islam pada Isa bin Maryam? Ja'far menjawab dengan tegas. Walaupun dia inginkan perlindungan Raja Najasyi. Yang ditahu jawapan ini tak akan, kerana ia merupakan asas ataupun mabda' dalam Islam. Prinsip dalam Islam. Oh, Nabi Isa itu adalah pesuruh Allah dan hamba-Nya. Tidak lebih pada itu. Ya Allah ciptakannya, keluarkannya daripada seorang perempuan yang mulia. Iaitu Maryam. Wanita yang dara, yang mulia. Yang tidak pernah melakukan perkara yang tidak baik. Perkataan ini dianggap ataupun difikirkan oleh musyrik Mekah akan menyebabkan Raja Najasyi marah. Sebab akidah Habasyah ketika itu ialah Isa anak Tuhan. Pasti akan halau. Kerana berkata sesuatu. Pada pandangan ini pandangan teruk. Kerana menganggap Isa itu bukan anak Tuhan. Tapi Ja'far menyebut secara benar. Ialah hamba Allah dan Rasul. Yang Allah ciptakan dari rahim wanita yang suci mulia bernama Maryam. Lalu kata Raja Najasyi, perkataannya sebagaimana apa yang kami putuskan. Benar. Raja Najasyi, walaupun rakyatnya menganggap Isa itu anak Tuhan. Tidak dia. Dia tak anggap begitu. Tapi oleh kerana suara ramai begitu, ya silakan. Tetapi dia peribadi tidak begitu. Itu sebab dia memeluk Islam. Dan rakyatnya tidak memeluk Islam. Nasyahnya dia memeluk Islam. Rakyatnya tak perlu Islam. Nak beritahu tegarnya rakyat dia. Kebiasaan. Kalau raja ni dia pegang satu agama, rakyatnya akan ikut. Tapi tidak kerajaan Habasyah. Rajanya memeluk Islam, mereka kekal dengan Kristian mereka. Rasulullah solat gaib kepada Raja Najasyi sebagai satu kemuliaan baginya. Baik, ini cerita bercakap benar walau berada dalam keadaan mengharapkan perlindungan musuh. Kata tak Ja'far bin Abi Talib mengatakan Isa itu hamba Allah. Tidak lain pada itu. Dikatakan bahawa bila orang tu bercakap benar, ada 3 perkara yang akan lahir pada dirinya. Akan ada 3 benda yang berlaku pada dirinya. Pertama ialah akan rasa manisnya percakapannya. Ini diterjemah manisnya kehadiran al-haq. Terjemah yang kurang tepat. Bila orang tu bercakap benar, dia tak perlu satu bahasa yang rumit untuk cerita. Akhirnya dalam perkataannya itu ada kemanisan. Dan orang kalau cakap bohong, dia belik sana, dia belik sini. Akhirnya dia pun terbelik, orang lain pun kena belik sekali. Kalau seorang bercakap benar, dia akan rasa kemanisan percakapannya. Kerana dia benar, dia seperti jalan lurus. Sebab kalau kita masuk highway, apa menyebabkan kita suka highway? Bukan sebab kita suka bayar tol. Kita suka kerana jalannya lurus. Cepat, laju. Tak payah nak pusing sana, tak payah ada lampu isyarat. Tak payah nak buat U-turn. Straight je. Itu yang kita harapkan, highway. Kalau cerita jalan lain, lampu isyarat banyak. Kena U-turn banyak. Jalan yang sekian-sekian. Begitu perumpamaan orang cakap benar dengan orang bohong.
Orang bercakap benar, dia tak perlukan cari kalimah-kalimah susah untuk orang faham. Kalau orang nak cakap bohong, dia guna belaka kalimah Sepanyol, Portugis, bahasa Cina, petik Bible, petik Taurat. Asal nak bohong, pusing sana, pusing sini. Dia tak boleh straight macam tu. Kalau orang bercakap benar, dia boleh cakap straight je. Itulah kemanisan percakapan. Yang kedua, kata ulama, ialah datang haibah yang Allah beri pada dia. Orang yang bercakap benar, datang haibah. Berarti yang baca Quran, yang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, yang memperbaca, yang memperdengarkan pada manusia, kita nampak haibah dia. Sebab dia cakap benar, dia bukan penipu lara, bukan bawa cerita tahyul mahyul. Maka dia bercakap benda-benda yang ada nas. Maka datang haibah yang Allah beri padanya. Dan yang ketiga ialah pada wajahnya ada cahaya ketaatan. Dia fi wajhihi. Dan wajahnya menunjukkan wajah orang benar. Sebab itu diceritakan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh ramai orang yang sedang mencari kebenaran. Antaranya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Yang bila Rasulullah sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam antara Yahudi pertama jumpa Rasulullah. Dia pergi ke Quba. Dan waktu mana dia melihat wajah Rasulullah, dia kata, aku melihat wajah orang yang benar. Pada wajah Rasulullah sudah nampak kebenaran. Belum cakap lagi. Wajahnya, wajah kebenaran. Sehingga dia duduk, mendengar ucapan Nabi SAW dan bertanya soalan, lalu membawa keislaman dia. Ini Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga banyak kisah-kisah. Bila saja mereka melihat wajah Rasulullah, ini wajah orang yang bercakap benar. Yang orang bercakap benar ni tuan-tuan. Pada wajahnya nampak kebenaran. Dan kita kan kadang-kadang tengok orang biasa menipu. Tengok muka pun dah macam menipu ni. Belum cakap. Cakap lagi kuat menipu. Ada setengah kerana dah terbiasa dia dengan penipuan. Tapi orang yang benar, kita tengok wajahnya, kita yakin apa yang dicakapkan. Ini tiga benda yang dinikmati oleh orang bercakap benar. Allah jadikan kelicinan dalam percakapannya. Terang bercakap. Sehingga dia merasa kemanisan percakapannya. Dan Allah berikan kehebatan padanya. Dan Allah jadikan pada wajahnya ada nur Allah SWT. Sebagaimana kita bahaskan tentang mana-mana ketaatan kita buat, Allah akan zahirkan nur pada wajahnya. Allah pasti membezakan orang yang taat pada Allah dengan orang yang tidak taat. Wajahnya sentiasa tenang, sentiasa nampak gembira, sentiasa nampak ceria. Bahkan bila dilihatnya, kita pun tumpang gembira sekali. Umpama kita melihat wajah anak-anak yang tak berdosa tu. Bila kita tengok wajah kanak-kanak, kita seronok, gembira. Mereka tak memikul dosa. Kita pun seronok. Kita pun jadi macam teruja. Dia buat kelakar tanpa niat kelakar pun kita ketawa. Anak-anak kita, dia tak ada niat pun nak buat kelakar. Tapi dengan tengok dia, kita rasa terhibur. Dia jadi lawak semula jadi. Lawak tanpa susah. Tak perlu macam pelawak hari ni terpaksa mencarut, terpaksa maki orang tu, hina orang ni. Untuk suruh orang ketawa. Ni anak-anak dibuat benda simple je. Akhirnya kita tengok dia, kita ketawa. Kita gembira. Maksudnya itu wajah orang benar. Dan demikian bila seorang itu mampu membawa dirinya, menjauhkan diri daripada dosa. Maka wajah yang benar ini sentiasa dilihat dengan tenang oleh ramai orang. Kemudian kata pengarang kita, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Daud AS. Wahai Daud, siapa yang membenarkan aku ketika bersendirian? Di sini terjemah ketika kerahsiaannya, ini sendirian. Maka aku akan benarkan dia di hadapan orang ramai. Maksudnya, kalau benar dia taat kepadaku ketika bersendirian denganku, nanti aku akan khabarkan kepada orang ramai bahawa dia ni betul-betul orang taat. Kalau benar dia seorang yang soleh ketika bersamaku, nanti akan ku khabarkan pada semua orang bahawa dia orang soleh. Sebab itu orang yang mencari pujian di sisi Allah, maka Allah akan mengetuk pintu-pintu manusia, membuka pintu manusia untuk memuji dia. Tapi orang yang mencari kemurkaan Allah, Allah jadikan semua orang benci kat dia. Jadi, kalau kita bersendirian, kita jujur dalam agama. Tuan-tuan, masa bersendirian kita banyak. Waktu kita bersendirian. Kalau kita bersendirian jujur dalam agama, orang tak tengok pun kita sembahyang, orang tak tengok pun kita buat baik, kita baca Quran, kita pun berzikir. Tak perlu depan orang kita nak pegang zikir kita, tasbih kita. Kita bersendirian pun itu ke watak kita. Maka Allah akan tunjukkannya di hadapan semua orang. Sebab kita orang yang soleh. Ini janji Allah. Kerana Allah firmankan kepada Daud AS. Bila kamu benar, akan ku angkat namamu. Kalau kamu bohong, akan ku bongkarkan keaiban.
Lepas tu tuan-tuan tengok orang yang cuba berbohong atas nama Allah. Lama-lama dia akan terbuka keaibannya. Dia tak mampu bertahan. Akan nampak keaiban. Dan ketika itu dia mula jatuh. Tapi orang benar dengan Allah. Allah pelihara dia sampailah hari kematian. Sampailah dia menemui Allah dan kerana Allah redha dan diredai oleh Allah SWT. Itu orang yang benar, dia cakap dia niat Allah dah terima amalannya. Belum dia buat. Diriwayatkan dalam satu asar. Satu ketika, kemarau panjang melanda kaum Bani Israel pada zaman Nabi Allah Musa AS. Kemarau panjang. Kurang makanan, kurang minuman. Ada seorang pengembala kambing yang beriman dengan Musa AS. Dia gembala kambing, dia pun tengoklah keadaan suasana kemarau. Dia kata, dia tengok gunung, dia kata, ya Allah, kalau gunung ini adalah emas, saya aku sedekahkan semua kepada orang yang susah. Kalau gunung ini emas, akan aku sedekahkan. Lalu Allah mewahyukan pada Musa, wahai Musa, pergi jumpa gembala kambing dan beritahu dia, Allah sudah terima sedekah dia. Dia belum sedekah, tapi benar dia, kalau. Ramai kita kalau cakap kalau, bila berlaku, dia cerita lain. Orang yang benar, waktu dia tak ada, dia kata kalau, dan bila dia ada, betul dia buat. Laki pengembala kami ni kata, kalau gunung ini emas, lau kanatil jibalu zahaban, la anfaqtuha ala haula. Kalau gunung ganang ini emas dan milik aku, akan kuberikan semua orang susah-susah kerana masalah maja'ah, kelaparan dan juga masalah kemarau. Lalu Allah Ta'ala firman pada Nabi Allah Musa, wahai Musa, beritahulah kepada lelaki ini bahawa Allah dah terima sedekah dia. Betul kita, macam kita selalu sebut, ada keadaan kita tak mampu buat. Kerana kita belum diberi peluang. Dan kita berharap kita dapat peluang itu. Bagaimana kisah Anas bin Nadhr yang kita ceritakan. Dia tak ada peluang untuk berperang Badar. Waktu datang perang Uhud, dia tunjuk betul-betul sehingga dia gugur syahid. Sebagaimana kita cerita tentang Amru bin Jamuh. Dia ada 4 orang anak lelaki. Mu'az, Mu'awwas, Khalad. Ada seorang lagi 4 orang. Yang berperang bagi pihak dia. Dalam perang Badar. Tapi dia tak puas hati. Dia pun nak mati syahid. Umur dia 60 tahun. Datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah. Saya ingin masuk syurga dengan kaki tempang saya. Dia dah tua kaki tempang. Kerana dia benar. Dia cakap dia betul. Bukan dia gurau-gurau, cakap besar dan sebagainya. Ya Rasulullah, saya nak berperang. Saya nak jejak syurga dengan kaki tempang saya. Tapi anak-anak saya menghalang saya. Anak-anak saya ni Khalad, Mukhallad, Mu'az, Mu'awwas, semua tak kasi. Orang budak ni ayah kan dah tua. Ayah kan tempang. Cukuplah kami berperang untuk ayah. Ayah dah umrah. Si anak kesian. Si anak ni sayang. Tetapi si ayah ini ada imannya benar. Kerana orang iman benar, dia tak akan redha kalau dia tak terlibat dalam mana-mana perkara yang boleh menjaga agama. Dia tak akan redha diri duduk diam. Tak akan. Walau dicacat ke, dia kekurangan. Dia tak akan redha. Dia nak sertai. Lalu Nabi SAW panggil anak-anak dia. Pertama Rasulullah kata pada Amru bin Jamuh. Wahai Amru, Allah telah memberi keringanan kepada kamu dengan tidak mewajibkan kamu. Tapi kalau kamu nak buat juga itu. Wahai anak-anak, jangan menghalang ayahmu untuk mencari syahid dan mencari syurga. Dua-dua pesan Rasulullah pesan. Pada ayah, mungkin Amru berfikiran dia wajib juga. Maka kata Rasulullah, kamu tidak diwajibkan. Innallaha wada'a anka. Allah telah mengangkat kewajiban itu daripada kamu. Sebab kamu tua, kamu tempang. Dan Rasulullah pergi pada anak-anaknya, wahai anak-anak, dengan halang ayah kamu kalau dia nak masuk syurga. Akhirnya Amru bin Jamuh pergi perang Uhud. Dan dia gugur syahid. Dan Rasulullah berkata pada anak-anaknya, aku melihat ayahmu berjalan dengan betul dalam syurga. Tak ada tempang. Berjalan lurus dalam syurga. Dia sudah berjalan dalam syurga. Walaupun belum lagi mahsyar, Rasulullah dah tengok dia duduk dalam syurga. Ini kali dia benar. Dia benar. Dia bukan cakap, nak tunjuk dia ni, orang kata action ataupun act semacam. Tunjuk, oh saya pun nak pergi perang. Tapi kaki tempang. Nanti kan macam tu selalu beri alasan. Saya Ustaz, kalau boleh saya nak pergi. Tapi, buat tapi. Tapi bila tapinya hilang, perangai serupa. Tapi cuma untuk cover keaiban dia. Yang sebenarnya dia tak benar. Sebab kita katakan bahawa
Seorang yang benar dengan Allah, ketika sampai waktunya dia mesti buat. Maka dia tak akan lagi bertapi-tapi. Tapi orang tak benar dengan Allah, dia akan keluar tapi baru pula. Tapi baru. Saya nak pergi masjid ni, pergi surau, pergi kuliah, tapi saya sibuk kerja, Ustaz. Bila pencing, Ustaz. Saya nak pergi, Ustaz, tapi cucu pula kecil. Bila cucu pula masalah, saya nak pergi, Ustaz, tapi apa? Tengah fikir, Ustaz, tapi apa pula ni? Jadi dia macam tapi. Tapi. Lambat dalam buat kebaikan. Dan ini cerita kita. Cerita ni kita. Setiap kali kita buat azam buat baik, kita ada tapi. Bila ada peluang, kita tak buat. Ramadan akan datang, saya akan lebih bersungguh. Datang Ramadan, macam biasa, 30 tahun dah Ramadan. Dia tetap sama. Ramadan ni malah slow sikit, tapi Ramadan akan datang. Ramadan datang, saya nak khatang 8 kali. Ramadan ni macam sibuk, Ustaz. Sekali je boleh. Ramadan akan datang. Ramadan ni rasa macam sibuk lagi pada Ramadan lepas. Jadi dia khatang setengah je. Itulah cerita tapi orang tak benar. Lepas tu kita nilai apa yang kita cakap. Kalau kita benar dengan Allah, Allah akan membenarkan kita. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. In tasduqillah yasdukka. Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu benar dengan Allah, Allah benarkan kamu. Ada seorang badui zaman Nabi SAW. Ketika Nabi melihat dia dalam kelompok orang mati syahid, Nabi kata apa pada dia? Sadaqallah wa sadaqahullah. Dia ni membenarkan Allah. Sebab itu Allah membenarkan apa yang dibenarkan dengan Allah. Apa cerita badui ni? Badui ni yang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya perang ni bukan nak harta ghanimah, saya nak syahid. Biar panah musuh kena kat sini ni. Akhirnya Rasulullah jumpa betul-betul panah musuh kat sini kena dia mati. Dan Rasulullah kata, dia telah benarkan Allah dan Allah benarkan dia. Kita dah hidup. Kalau kita tanya, tuan-tuan nak mati macam mana? Saya nak mati saat dalam kuliah. Kuliah sebulan sekali pergi. Nak mati kuliah macam mana? Mana awak tak benar awak cakap kelentong. Cakap. Saya Ustaz kalau nak mati dalam kuliah. Kuliah lebih banyak pada cuti sekolah. Budak sekolah pun tak cuti banyak lagi. Lalu dia cakap. Berarti dia auta je. Awak saya nak mati ketika saya beri kuliah. Kuliah pun cuti juga dia. Maka dia pun tak akan mati dalam kuliah. Sebab dia tak istiqamah pun dalam kuliah. Baik yang pergi kuliah, baik yang dengar kuliah. Ini sebagai satu contoh. Kalau sama dengan kita, nasib lah tu. Contoh. Apa lagi kita kalau saya katakan tuan-tuan cerita tentang mati. Saya nak mati dalam sujud. Sujud pun jarang. Kalau sujud pun sekejap. Macam mana nak mati dalam sujud? Awak kalau nak mati dalam sujud. Sujud lama sikit. Ini sujud macam patut ayam, nak mati dalam sujud. Takkan. Saya nak mati ketika baca Quran. Awak khatam berapa kali sekali? Tak khatam Ustaz. Tapi nak mati baca Quran. Takkan. Sebab awak tidak membenarkan Allah. Kalau betul kata nak mati ketika baca Quran, baca kisah Uthman bin Affan. Yang bila datang malam, dia tu menatap Quran. Sehingga kata isteri Quran tu jadi lebuk, dia tengok selalu. Quran tu jadi macam seperti buruk. Dia tengok lama. Yudimun nazar ilal mushaf. Sehingga waktu mana dia ditikam, daun terpecik pada Quran. Quran itu terbuka dan dia membaca. Saya Ustaz nak mati dalam keadaan puasa. Awak puasa nampak culas macam nak mati puasa. Tak mungkin. Nak mati dalam puasa ni orang betul-betul jaga dia puasa-puasa. Ini boleh mati dalam puasa. Kata tuan-tuan kalau kita nilai balik. Kebenaran kita. Kita bukan cerita orang, kita. Cukup kebenaran bila kita tanya diri kita nak mati macam mana? Tuan-tuan tanya, tuan-tuan nak mati macam mana? Saya nak mati ketika mana saya sedang berzikir. Baik, daripada sekarang awak berzikir terus. Kalau awak benar dalam zikir awak, Allah akan ambil nyawa ketika mana awak berzikir. Kita dah cerita tentang Ka'ab bin Muhammad Al-Qurazi. Cita-cita dia nak mati dalam kuliah. Dia tok guru besar nak murid pada Abdullah bin Abbas. Seorang mufassir terkenal. Ka'ab bin Muhammad Al-Qurazi, seorang Yahudi yang keturunan Yahudi yang ayahnya dulu memeluk Islam zaman Nabi SAW. Lahir anak bernama Ka'ab bin Muhammad Qurazi. Qurazi ini singkatan pada Quraizah. Suku Quraizah, Yahudi Quraizah. Yang Rasulullah mengarahkan mana yang balik dibunuh, mana perempuan dan kanak-kanak ditawan. Maka antara kanak-kanak itu ialah ayah pada
Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ini tabi'in hebat. Dia kata nak mati dalam kuliah. Apa dia buat? Tuan dia amat jaga waktu kuliah dia. Jaga. Sehingga sampai waktu benar. Bila bom Masjid Haram jatuh menimpanya, dia mati dan anak-anak murid dia mati semua. Makbul niat dia nak mati dalam kuliah. Sebab dia betul-betul jaga kuliah dia. Lepas tu kalau kita cerita nilai benar, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan nak mati macam mana, kemudian tengok amalan kita apakah sama macam kita cakap. Saya nak mati ketika saya bersedekah. Katakan, awak selalu sedekah. Kalau sedekah pun jangan-jangan kau nak mati dan sedekah, tak mungkin berlaku. Ya, kalau berlaku itu kurnia Allah pada awak secara asbab, kita namakan. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia akan mati berdasarkan kebiasaan dia buat. Kalau kebiasaan buat kita macam tu, Allah akan beri kita kematian macam tu. Orang jadi biasa naik kayu basikal, dia mati pun kayu basikal. Orang biasa lomba kereta, mati pun lomba kereta. Apa kebiasaan kita? Okay, kalau kebiasaan kita ialah perkara taat dan sebagainya, kita akan mati dalam keadaan taat. Tapi jenis kebiasaan karaoke, mati pun tengah karaoke. Kebiasaan gendang, mati tengah gendang. Dan mati tangan gerak lagi gendang. Sebab itu kebiasaan dia. Kan setiap orang, dia akan mati berdasarkan kebiasaannya. Dan dibangkitkan mengikut amalan terakhir dia buat. Kalau kita, Allah bangkit, apa amalan terakhir kita buat. Kalau kita mati di sujud, kemana kita dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kepada Allah. Jadi, nak tahu nilai kebenaran kita, maka lihat dari sudut cita-cita kematian kita. Kalau tuan-tuan tujang, saya katakan tujang mati kita, kehendak kita untuk mati dan sekian-sekian, insya-Allah Allah akan beri mereka apa yang kita telah membenarkan dengan amalan yang kita lakukan sekarang. Kalau saya kata saya nak mati ketika baca Quran, maka baca Quran setiap hari. Tak ada saya suka melainkan baca Quran. Lebih saya suka daripada baca yang lain-lain. Kalau saya suka berselawat. Saya nak mati ketika mana saya berselawat pada Nabi SAW. Saya nak mati hari Jumaat. Maka bila datang hari Jumaat, banyakkan ketaatan. Mudah-mudahan kita akan mati hari Jumaat. Banyakkan ketaatan. Jangan hari Jumaat sama macam hari lain. Biar bezakan pakaian kita. Biar beza ibadat kita. Beza waktu ke masjid kita. Ini sama hari biasa, hari Jumaat pergi masjid tetap lambat. Pergi lawa sikit. Tanda kita mulakan hari Jumaat. Biasa masjid gua apa? Dengan komak gua pergi Ustaz. Hari Jumaat pergi awal sikit. Pergilah pukul 11, pukul 12, sejam sebelum. Duduk iktikaf, selawat. Baca Quran. Kenapa? Kerana ini hari Jumaat. Allah Ta'ala suruh memulakan hari Jumaat, maka saya akan mulakan. Biar pakai yang lain sikit. Biar derma pun banyak sikit. Bisa derma RM1 duit. Datang Jumaat biar lain sikit. Sebab hari Jumaat ini ialah hari raya mingguan umat Islam. Kalau tuan-tuan memulakan hari Jumaat, mudah-mudahan Allah matikan kita hari Jumaat. Tapi kalau hari Jumaat sama dengan hari lain, kita bimbang kita tak dapat kemuliaan itu. Bila datang pula Ramadan, biarlah bulan Ramadan lain pada bulan lain. Ini sama juga bulan Ramadan dengan bulan lain. Sama mereka dia tak makan. Mesti beza malamnya, siangnya. Cukuplah puasa tadi membezakan kita. Tapi tak, Ramadan pun sama juga. Jenis kaki TV tengok TV. Cuma ubah drama je. Cuma ubah filem je. Tapi perangai sama. Mesti ada kelainan. Bila kita benar dengan Allah, Allah akan benarkan kita. Tapi kalau kita cuma nak cover depan orang, alasan dan tapi kita, maka kelak Allah akan menzahirkan kita siapa sebenarnya. Lepas itu benarlah dengan Allah, maka Allah akan benarkan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.